Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan sambung pelajaran kita subjek bahasa Arab di bawah tajuk Al-Fi'lul Amru, yaitu perbuatan yang berbentuk suruhan. Dia punya contoh ringkasnya ialah seperti ini. Sembahyanglah kamu sebelum kamu disembahyangkan. Jadi perkataan sembahyanglah tu adalah satu perbuatan yang berbentuk suruhan. Oke, contoh pula di dalam bahasa Arab pula, contohnya aqimis solah wa atuz zakah. Dirikanlah sembahyang dan tunaikanlah zakat. Oke, seterusnya. Oke, sekarang kita masuk kepada dia punya pengertian ataupun definisi dia. Apa yang dimaksudkan dengan al-fi'lul amru? Ta'rifuhu huwa ma dalla ala talabi husuli syai'. Yang bermaksud apa-apa yang menunjukkan tuntutan untuk melakukan sesuatu perbuatan. Jadi maksudnya fi'il amar ni ialah satu tuntutan untuk melakukan sesuatu perbuatan kan? Ataupun bahasa muda dia beginilah, ada orang suruh kau buat begitu. Contohnya, makanlah kau, minumlah, belajarlah, tidurlah. Begitulah maksud dia. Jadi yang di bawah ni ada kotak-kotak, ada jadual. Jadual yang berwarna coklat-coklat muda ini adalah contoh-contoh al-fi'lul amru, perbuatan yang berbentuk suruhan. Yang contoh dalam kotak coklatnya adalah contoh bagi muzakkar, iaitu lelaki. Manakala dalam kotak hijau yang sebelah ini adalah contoh al-fi'lul amru bagi muannas, iaitu bagi perempuan. Okey, sekarang kita tengok contoh yang pertama, uhdur. Okey, uhdur ni maksudnya hadirlah. Okey, seterusnya ijlis, duduklah. Yang ketiga, iqra, bacalah, macam dalam surah Al-Alaq, iaitu iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu. Macam begitu. Yang keempat, isma, dengarlah. Yang kelima, ifham, fahamilah. Yang keenam, ihfaz, jagalah. Yang ketujuh, uktub, tulislah. Yang ke-8, irji, pulanglah. Sekarang kita tengok pula contoh yang muannas, yang perempuan. Sama juga dia punya perbuatan dia. Uhduri, hadirlah. Yang kedua, ijlisi, duduklah. Yang ketiga, iqra'i, bacalah. Yang keempat, isma'i, dengarlah. Yang kelima, ifhami, fahamilah. Yang keenam, ihfazi, jagalah. Yang ketujuh, idhabi, pergilah. Yang ke-8, ishrobi, minumlah. Okey. Kalau kita tengok dalam kedua-dua jadual ini, okey. Contoh yang pertama tu bahagian lelaki dan bahagian perempuan, uhduri tu kan. Bahagian perempuan ada ya di belakang dia. Okey, semua yang contoh-contoh bagi
bagi perempuan ni, semua di hujung dia ada ya. Itu beza di antara perempuan dan lelaki. Dalam contoh ni Ustaz gunakan kata ganti nama tunggal ya. Yang lelaki-lelaki pun tunggal, yang perempuan pun tunggal. Jadi kamu boleh nampak dia punya beza dia. Maksud dia masih lagi sama, cuma dari segi penulisan dia ada berbeza sedikit. Dia punya tujuan dia ialah apa? Perbezaan itu bertujuan untuk membezakan siapa yang melakukan perbuatan itu. Okey, seterusnya. Okey, bahagian tasrif fi'il amr. Okey, sekarang bahagian tasrif fi'il amr. Apa ini tasrif? Iaitu cara kita mau jadikan satu perbuatan itu perbuatan al-fi'lul amru, iaitu perbuatan yang berbentuk suruhan. Jadi dalam jadual di bawah ini Ustaz gunakan contoh perbuatan katabah yang bermaksud telah menulis. Sekarang kita mau jadikan katabah ini, mau jadikan dia perbuatan al-fi'lul amru. Dari telah menulis dia tukar kepada tulislah, yang berbentuk suruhan. Maka kita rujuklah kepada tasrif dalam jadual di bawah ini. Untuk pengetahuan kamu, dalam fi'il amr tasrifnya hanya ada 6. Berbeza dengan al-fi'lul madhi yang sudah kita belajar dan fi'lul mudhari yang mana tasrifnya ada 14. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antum antum, anti antum antunna. Tetapi untuk al-fi'lul amru ini tasrifnya hanya ada 6, iaitu anta, antuma antum, anti antuma antunna. Okey, sekarang kita mau belajar bagaimana mau tulis al-fi'lul amru untuk kata ganti nama yang pertama, iaitu anta. Kamu seorang lelaki. Mula-mula kita masukkan dulu huruf tambahan depan, iaitu alif, ditambah dengan fi'il madhi dia, iaitu yang contoh kita guna yang di atas tu, katabah. Kemudian ditambah dengan huruf tambahan belakang. Tapi bagi kata ganti nama anta tidak ada huruf tambahan belakang. Maka terhasillah jawapan dia gabungan huruf tambahan depan dengan al-fi'lul madhi. Maka terjadilah jawapan dia uktub, yang dalam kotak hijau tu. Okey, untuk kata ganti nama yang kedua, iaitu antuma. Kamu 2 orang lelaki. Okey, mula-mula masukkan juga huruf tambahan depan, iaitu alif, ditambah dengan dia punya fi'il madhi dia yang katabah tu, ditambah lagi dengan huruf tambahan belakang, iaitu alif. Maka terhasillah jawapan dia uktuba. Okey. Yang ketiga, kata ganti nama yang ketiga iaitu antum, yang bermaksud kamu 3 orang lelaki. Okey. Yang pertama, masukkan huruf tambahan depan alif, ditambah dengan dia punya fi'il madhi dia, iaitu katabah yang contoh kita guna tu, ditambah pula dengan huruf tambahan belakang, iaitu waw alif. Maka terhasillah jawapan dia uktubu. Kata ganti nama yang keempat, iaitu anti, yang bermaksud kamu seorang perempuan. Okey, yang pertama sama juga, masukkan huruf tambahan depan alif, ditambah dengan fi'il madhi dia, katabah, ditambah pula dengan huruf tambahan di belakang, iaitu ya berbaris mati. Maka terhasillah jawapan dia uktubi. Seterusnya kata ganti nama yang kelima, antuma, untuk kamu 2 orang perempuan. Okey. Yang pertama, masukkan huruf tambahan depan alif, ditambah dengan fi'il madhi dia, iaitu katabah, ditambah pula lagi dengan huruf tambahan belakang, iaitu alif. Maka terhasillah jawapan dia uktuba. Okay.
Yang terakhir, kata ganti nama yang terakhir iaitu antunna, 3 orang ataupun lebih perempuan. Sama juga cara dia. Yang pertama, masukkan dulu huruf tambahan depan iaitu alif, kemudian ditambah dengan fi'il madi dia, kataba, kemudian ditambah dengan huruf tambahan di belakang iaitu huruf nun berbaris atas. Maka terhasillah jawapan dia iaitu uktubna. Okey. Jadi dia punya maksud dia, yang dalam kotak hijau ni, dari anta, antuma, antum, anti, antum, antunna, semua maksud dia sama. Tulislah. Cuma berbeza dari segi penulisan itu, bertujuan untuk membezakan siapa yang melakukan perbuatan ini. Contohnya macam anta, cara tulisnya uktub. Penulisan uktub ni hanya untuk anta. Yang kedua, uktuba, penulisan ini hanya untuk antuma. Yang ketiga, uktubu, penulisan ini khas untuk antum. Jadi masing-masing setiap kata ganti nama itu ada cara penulisan dia yang tersendiri, tapi maksud dia masih sama, tulislah. Jadi saya rasa penerangan saya di sini sudah jelas. Jadi maksudnya kamu boleh fahamlah dengan kaedah ataupun formula yang Ustaz kongsikan ni. Okey. Jadi yang perlu kamu ingat di sini ialah huruf tambahan di belakang lah. Pasal apa? Huruf tambahan di belakang ni dia berbeza-beza mengikut kata ganti nama. Yang huruf tambahan depan pula kamu jangan risau, dia semua sama, iaitu huruf alif saja. Yang perlu kamu ingat ialah dia punya huruf tambahan di belakang tu. Jadi saya rasa senang saja. Okey, seterusnya sekarang bahagian tasrif fi'il amar. Apa ini tasrif? Yaitu cara kita mau jadikan satu perbuatan itu perbuatan al-fi'lul amru, iaitu perbuatan yang berbentuk suruhan. Jadi dalam jadual di bawah ini Ustaz gunakan contoh perbuatan katabah yang bermaksud telah menulis. Sekarang kita mau jadikan katabah ini, mau jadikan dia perbuatan al-fi'lul amru. Dari telah menulis dia tukar kepada tulislah, yang berbentuk suruhan. Maka kita rujuklah kepada tasrif dalam jadual di bawah ini. Untuk pengetahuan kamu, dalam fi'il amar tasrifnya hanya ada 6. Berbeza dengan al-fi'lul madhi yang sudah kita belajar dan fi'lul mudhari yang mana tasrifnya ada 14. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antum antum, anti antum antunna. Tetapi untuk al-fi'lul amru ini tasrifnya hanya ada 6, iaitu anta, antuma antum, anti antuma antunna. Okey, sekarang kita mau belajar bagaimana mau tulis al-fi'lul amru untuk kata ganti nama yang pertama, iaitu anta. Kamu seorang lelaki. Mula-mula kita masukkan dulu huruf tambahan depan, iaitu alif, ditambah dengan fi'il madi dia, iaitu yang contoh kita guna yang di atas tu, katabah. Kemudian ditambah dengan huruf tambahan belakang. Tapi bagi kata ganti nama anta tidak ada huruf tambahan belakang. Maka terhasillah jawapan dia gabungan huruf tambahan depan dengan al-fi'il madi. Maka terjadilah jawapan dia uktub, yang dalam kotak hijau tu. Okey, untuk kata ganti nama yang kedua iaitu antuma. Kamu 2 orang lelaki. Okey, mula-mula masukkan juga huruf tambahan depan iaitu alif, ditambah dengan dia punya fi'il madi dia yang katabah tu, ditambah lagi dengan huruf tambahan belakang iaitu alif. Maka terhasillah jawapan dia uktuba. Okey. Yang ketiga,
Kata ganti nama yang ketiga iaitu antum, yang bermaksud kamu 3 orang lelaki. Okey. Yang pertama, masukkan huruf tambahan depan alif ditambah dengan dia punya fi'il madi dia, iaitu kataba yang contoh kita guna tu, ditambah pula dengan huruf tambahan belakang iaitu waw alif. Maka terhasillah jawapan dia uktubu. Kata ganti nama yang keempat iaitu anti, yang bermaksud kamu seorang perempuan. Okey, yang pertama sama juga, masukkan huruf tambahan depan alif ditambah dengan fi'il madi dia kataba, ditambah pula dengan huruf tambahan di belakang iaitu ya berbaris mati, maka terhasillah jawapan dia uktubi. Seterusnya kata ganti nama yang kelima, antuma, untuk kamu 2 orang perempuan. Okey. Yang pertama, masukkan huruf tambahan depan alif ditambah dengan fi'il madi dia iaitu kataba, ditambah pula lagi dengan huruf tambahan belakang iaitu alif, maka terhasillah jawapan dia uktuba. Okey. Yang terakhir, kata ganti nama yang terakhir iaitu antunna, 3 orang ataupun lebih perempuan. Sama juga cara dia. Yang pertama, masukkan dulu huruf tambahan depan iaitu alif, kemudian ditambah dengan fi'il madi dia kataba, kemudian ditambah dengan huruf tambahan di belakang iaitu huruf nun berbaris atas, maka terhasillah jawapan dia iaitu uktubna. Okey. Jadi dia punya maksud dia, yang dalam kotak hijau ni, dari anta, antuma, antum, anti, antum, antunna, semua maksud dia sama. Tulislah. Cuma berbeza dari segi penulisan itu, bertujuan untuk membezakan siapa yang melakukan perbuatan ini. Contohnya macam anta, cara tulisnya uktub. Penulisan uktub ni hanya untuk anta. Yang kedua, uktuba, penulisan ini hanya untuk antuma. Yang ketiga, uktubu, penulisan ini khas untuk antum. Jadi masing-masing setiap kata ganti nama itu ada cara penulisan dia yang tersendiri, tapi maksud dia masih sama. Tulislah. Jadi saya rasa penerangan saya di sini sudah jelas. Jadi maksudnya kamu boleh fahamlah dengan kaedah ataupun formula yang Ustaz kongsikan ni. Okey. Jadi yang perlu kamu ingat di sini ialah huruf tambahan di belakang lah. Pasal apa? Huruf tambahan di belakang ni dia berbeza-beza mengikut kata ganti nama. Yang huruf tambahan depan pula kamu jangan risau, dia semua sama, iaitu huruf alif saja. Yang perlu kamu ingat ialah dia punya huruf tambahan di belakang tu. Jadi saya rasa senang saja. Okey, seterusnya sebelum kita mengakhiri kita punya pembelajaran hari ini, ada satu nota tambahan. Okey, huruf tambahan di depan, yang di dalam kotak warna biru tu, dan huruf tambahan di belakang, yang di kotak warna kuning tu. Kedua-dua huruf tambahan ini tidak akan berubah walaupun fi'il madi dia berubah-ubah. Jadi apa saja perbuatan yang ada, huruf tambahan depan dan huruf tambahan belakang tidak akan berubah. Jadi kamu jangan takut, kalau begini macam mana Ustaz? Kalau begini macam mana Ustaz? Dia tidak akan berubah. Jadi bila Ustaz kasih latihan, kamu hanya perlu rujuk jadual yang Ustaz bagi yang sebelum ni, yang tadi Ustaz kasih terang tu. Kamu hanya perlu rujuk di situ saja. Macam mana cara buat dia. Jadi setakat itu sajalah kita punya pembelajaran hari ini.
Ustaz harap kamu faham. Dan jangan lupa tengok grup tahun 6 pasal Ustaz akan kasih latihan dalam grup. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.